العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Allah yang segala sedia. Allah Taala berikan, Allah Taala berikan kita bersama-sama sambung belajar untuk bulan kaji dan mengaji khasnya dan ilmu agama yang baik. Seperti biasa kita belajar salawat Ibrahimiyah dibaca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah. Hindu seluruh mengurusi Masjid Al-Falah Kampung Merdeka, yang hormati pimpinan mengurusi masjid, barisan di masjid, yang dikasihi Bapak Imam, Bapak Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Ma'ruf wa Munafihatul Qulub dari Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Albani, iaitu yang menjadikan ilmu kitab Al-Qur'an Hadis, kitab Sahih Hadis karangan Haji Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalal bin Abdul Rahman As-Suyuti. Seperti kisah Barsisa yang lagi akan datang, dan sabda Nabi SAW, fadlul alimi ala al-abidi kafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakibi. Seperti yang lebih kurang kelebihan orang alim atas orang abid, seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Kelebihan orang alim, orang yang pandai ilmu agama atas orang abid, orang yang ahli ibadah, seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama. Malam penuh bulan purnama 14 hari bulan, siangnya 13, malamnya 14. Hari dalam Islam ini mulanya masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib itu mulanya hari dalam Islam. Berbeza dengan kiraan agama Nasrani ataupun Kristian. Mereka memulakan hari pada pukul 12:01 saat. Orang Islam mula masuk waktu maghrib, maka masuklah. Macam sekarang ni dah masuk malam Ahad. Siang ni tadi Sabtu, malam ni dah malam Ahad. Orang panggil Sabtu malam Ahad, ataupun biasa kita sebut Khamis malam Jumaat. Pasal tu macam tu sebab malam tu dah masuk hari raya 1 Syawal. Maghrib tu kalau cukup syarat-syaratnya, nampak anak bulan dan sebagainya, pengumuman, maghrib tu dah masuk dah raya. Puasa maghrib tu dah masuk dah Syawal dan Ramadan. Sebab tu Isya tu kita sembahyang tarawih. Sebab dah masuk bulan Ramadan. Kalau belum masuk lagi tak sembahyang tarawih. Baik. Jadi malam penuh purnama 14 hari bulan putih. 14 hari bulan tu putih bulan dia, tetapi tak cukup bulan. Orang Jawa kata ada peong. Peong ni apa namanya je tak tahu, cuma peong, P-E-A-N-G kot, peong dia ada tak cukup bulan sikit. Ada sikit tak cukup bulan. Kalau 15 hari bulan, bulan betul
tapi dah kuning, dah kuning. Itu 15 bulan sudah dipanggil bulan mengambang. Bulan penuh, itu bulan penuh. Bulan purnama, bulan 14, cantik, putih, terang. Baik, atas segala bintang. Bintang ada cahaya tapi malam. Malam cahaya bulan terang. 14 bulan berlaku lagi terang. Itu perbezaan orang alim itu seorang akid. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan ditinggi darjatnya pada akhirat. Dan pada setengah riwayat seperti kelebihanku atas umatku, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil mu'allimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'malihim. Artinya lebih kurang, hai Tuhanku, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Baik. Jadi maknanya kita doakan untuk guru-guru kita. Kalau kata sahabat kata Islam, saya nak Ali kata silap. Kalau silap betulkan saya itu, siapa-siapa sahaja yang mengajar kepada aku walaupun satu huruf, dia aku anggap guru. Jadi guru ni tak mestilah ada apa nama ni, yang kata ada sijil mesti kat depan, tidak semestinya. Itu menurut pendapat sahabat. Jadi dia doakan. Dan daripada Umamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim mafhumnya bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit. Malaikat tu malaikat kan? Kalau bahasa Arab malaikat. Itu orang Melayu dah biasa sebut malaikat kan? Asal sebutan yang Arabnya malaikat atau malaikat. Bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut menselawat mereka itu. Yang ini minta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Siapa-siapa sahajalah yang mengajar manusia dengan kebajikan. Bapa ajar anak dia berbaik, kawan-kawan ajar kawan yang lain berbaik, suami ajar isteri berbaik, isteri ajar suami buat baik pun boleh juga, kan? Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, macam tadi tu, kalau bapa ajar anak pun boleh juga ajar bapa kebaikan. Cuma orang Melayu ni agak sensitif bila yang lebih muda mengajar yang lebih tua. Itu anak mengajar bapa, kan? Tapi itu tak ada syarat dalam Islam mesti bapa yang ajar anak, tak mesti anak. Kenapa tak boleh anak ajar bapa? Tak boleh, tak ada dalam Islam. Kewajipan mengajar anak tu ya bapa lah, atau datuk atau penjaga, kan? Tapi kalau dah bapaknya kurang ilmu, anaknya yang belajar, yang dapat yang banyak ilmu, anaknya ajar bapa tak boleh. Tak ada kalangan haram, tak ada. Cuma Melayu punya apa dia pemikiran, tak boleh. Sedangkan benda tu tak jadi masalah. Kena buang ibu lah. Kena buang ibu. Ada istilah dalam Melayu ni, setahun jagung. Kan? Saya pernah kena setahun jagung tu. Bukan apa bapak saya lah. Masa tu jauhlah, ataupun apa nama ni, pergi rumah ke rumah nak ajar orang pergi masjid. Jadi tugasan untuk mutakalim dulu. Kalau mutakalim itu yang bukan cakap lah, gila-gila. Jadi bila sampai dengan saya menjaga Assalamualaikum, kami dari rumah Allah, datang kerana Allah, nak ceritakan kebesaran Allah. Nak sambung tu baru setahun jagung,
setahun jagung kan. Masa saya budak lagi, masa tu tak ada jam 6 tu kita satu, tak ingat. Yang budak betul. Tapi dah memang diberi mengkata giliran kan, si apa nama ni, arwah Jamil dan lepas tu tukar pula Cik Latif, tukar pula Cik Suhaimi kan. Ini semua dah saya pula kena kalau kenal-kenal lah kan. Jadi bila macam tu dia ada seorang lagi namanya Amir Sab ni kedua lah. Kedua kata dah yang lain. Saya nak jawab je tu. Wah, geram muda. Jadi Amir Sab kata ini dah setahun jagung kan, jadi pohon ni kan meletup tu aku ada yang lain. Itu kena cik gaduh, kena dakwah kan. Jadi beda. Itu pernah kena saya setahun jagung. Itu kena belakang kan. Itu cuma dengan jawab di surau. Dia terasa lah, dia tak pergi surau. Yang ajar budak kecil. Orang Melayu satu sikap dia kan. Nak buang buat kalau tak susah nak maju, susah kita nak maju dalam ilmu lah, ilmu agama kan. Macam saya sendiri pun pesan kat anak, kalau apa-apa ayat ada tersalah, terlupa, ingatkan. Anak saya pun ingatkan, kata apa ayat macam doa hujan, macam hujan kan, terlupa ke tak? Doa Allah hujan lepas, begitu je lah. Anak kita ingat, ayat macam doa apa nama, turun hujan, kan? Kalau saya ibu kan, ada sikap orang tu setahun jagung tak boleh tegur orang yang lebih dahulu makan asam garam. Agak apa saya jawab? Tahulah. Nantilah kan. Tak gitu. Peluang. Terima kasih. Cakap terima kasih, ingatkan ayah kan. Benda tu memang agak susah, tapi ada paksa lah. Mula-mula paksa, lama-lama insyaAllah datang keikhlasan. Nak dapat ikhlas tu caranya jalan istiqomah. Mula-mula kena paksa lah buat, dah paksa ni istiqomah. Macam saya dulu nak semayang agak lihat dulu masa kecil lah. Ibu saya pakai apa, kalau dulu mula-mula apa namanya, Cota arwah bapa saya pengawal keselamatan. Cota tu ada dua, satu buat video, satu spare. Nampak Cota tu? Gitu je. Tak jalan pun dia ambil. Dia ambil tak terus pukul lah. Pukul benda lain dulu lah. Puan tu kan. Cota dua-dua bawah, hanger. Hanger. Mula-mula memang orang berasa berat dah, terpaksa kan. Dalam-dalam datang ikhlasan bila dah istiqomah. Dan yang paling penting, kita belajar kenapa kena solat kan, kewajipan solat, apa hikmah dia. Bila dibacakan kelebihan hadis-hadis, kelebihan sembahyang kan, datang semangat. Jadi untuk anak saya bacakan tu sebelum saya merotan, memukul dengan hanger, saya bacakan hadis kelebihan amal kan, kelebihan sembahyang, puasa, zakat, haji, kelebihan baca Quran, zikir, kelebihan menuntut ilmu. Jadi tak perlu rotan pun dia dah sendiri. Belum balik pun dah rasa berdosa kalau tak sembahyang, padahal dia hukum belum dosa lagi. Baik semua. Minta ampun itu atas orang mengajar manusia dengan kebajikan. Dia minta ampun. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahawa menilik kepada kemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Maka demi Tuhan diri Muhammad dengan tangan kudrat dia jaga daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang kepada pintu orang alim, mereka di surat ditulis Allah bagi dia dengan tiap-tiap langkah ibadat setahun, dan diperbuat bagi dengan tiap-tiap langkah itu mahligai di dalam syurga. Berjalan dia di atas bumi dan bumi minta ampun baginya. Itu kelebihan untuk
Last sekali dalam riwayat Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya dan pada dunianya, nescaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7,000 tahun puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya. Tak hidup bagi makbul amalnya. Makbul tu apa? Diterima, tiada mardud, tiada ditolak. Itu kelebihan belajar. Okay. Apa saya bacakan tuan-tuan, penting supaya masyarakat kita semangat terus untuk belajar lagi dan lagi dan sampaikan kepada yang lain. Sebab kalau kita sahaja yang belajar, orang lain rugi, dan kita pun untuk dapatkan saham akhirat kita ajar orang lain belajar, dia duduk belajar, sebab kita ngajar, kita dapat pahala ni. Kita dapat pahala ni. Buat satu lagi, bila kita dah belajar selama, cuma ni ulang kaji. Bila kita tak ulang kaji, takut lupa. Bila lupa, ada perkara-perkara lain atau ajaran-ajaran sesat yang datang, maka kita tak dapat menolak. Dan lupa. Lepas tu tak tahu nak rujuk siapa, kan? Macam ajaran Sihab tu, kan? Ajaran dia nampak sangat salahnya, menganggap Nabi Muhammad SAW tu sebagai Tuhan. Sedangkan ilmu tauhid kita belajar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu hamba-nya dan pesuruhnya. Tapi macam mana boleh jadi begitu? Yang pertama, mungkin tak ada yang pula. Kalau orang Johor ni biasanya slogan Johor, mungkin dia tak slogan Johor. Ataupun yang kedua, slogan tapi lupa. Ataupun yang ketiga adalah sebab-sebab lain, kan? Harta, duit, kewangan dan sebagainya lah. Baik, jadi penting untuk kita ulang kaji dan sampaikan, insyaAllah. Baik, termasuk kita Matlabul Bahrain wa Majma'ul Bahrain bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Fatani Thailand, ulama Melayu Thailand, yang menjauhi untuk surat 8 pada tengah. Baik, sebelum tu dalil wujud yang lepas tu, dalil sifat wujud bagi Allah yang lepas tu, iaitu dalil bagi sifat wajib bagi Allah. Yang pertama dia kata, adapun dalil wujud Allah Ta'ala itu maka baharu alam ini, kerana ini dalil akal ni, kerana bahawasanya jika tiada ada baginya yang membaharukan dia, alam ni tak ada yang menjadikan, tetapi baharu dia dengan sendirinya, nescaya lazim bahawa adalah salah satu dari kedua pekerjaan. Persamaan keduanya itu bersamaan yang bagi tawalannya kawannya sama berat, lagi berat atasnya dengan tiada sebab, iaitu mustahil. Dalam kitab tauhid yang lain, itu Aqidatul Najin, dua perkara yang sama ni iaitu tiada dan ada. Makhluk ni tiada dan makhluk ni ada, sama-sama berat. Tiba-tiba entah macam mana, tak ada sebab, adanya makhluk tu jadi sendiri berat sendiri, berat sebelah tanpa ada apa-apa sebab. Maknanya asalnya manusia tiada. Kemungkinan untuk manusia terus tiada tu 50%, kemungkinan untuk manusia akan ada tu 50%. Tiba-tiba kemungkinan untuk manusia ada tu lebih daripada kemungkinan manusia tiada tanpa apa-apa sebab. Itu maksudnya. Senang cerita, ayat yang lebih mudah, manusia ni ataupun makhluk lah, makhluk ini ada dengan sendirinya. Itu tak diterima akal, tak diterima akal yang waras. Contoh saja, contoh mudah, kita pinjam, saya pernah sebut ni, kita pinjam kawan kita ataupun orang yang si A percayakan Allah, B tak percayakan Allah. Contoh, A pun cakap dengan B, pinjam kau punya apa yang paling berharga lah, katalah masa tu dia bawa apa, iPhone 15. Oh keluar,
Contoh kan, iPhone 15 mahal 5-6 ribu ke 60 ribu kan. Jadi pinjam, pun pinjam Nabi. Pinjam kau punya iPhone 15, aku nak tengok dekat iklan dekat TV dekat iPhone tak berapa jelas, nak pegang, nak rasa sendiri. Aku nak beli kan, gitu kan. Dia pun pinjamkan. Dia ni tak percaya Tuhan, tak percaya Allah. Jadi pinjam, dah pinjam, kata, okey kau tutup mata. Tutup mata, kenapa? Tutup kecil dah tutup. Okey dah buka ada mata, si A pun dah tak pegang iPhone 15 dia. Dia pun tanya, mana iPhone 15 ada? Inilah aku nak cerita ni. Bila kau tutup je mata tadi, dia tiba-tiba hilang. Aku tengah pegang ni tadi ni, minta kau tutup mata je tadi, kau tutup je mata, sap, hilang terus. Macam mana dia hilang? Tak tahu, tak ada sebab apa. Dia tiba-tiba hilang. Magic. Oh, macam David Copperfield hilangkan bulan. Macam tu lah. Tak percaya lah. Tak coaching kau ni, aku check. Tak ada, dia betul-betul hilang. Tak ada, tak percaya. Kau jangan main lah. Ni tak, aku nak cepat ni. Kan? Tak ada, betul lah ada coaching aku. Itu cakap. Aduh, boleh percaya hilang sendiri. Mana boleh hilang sendiri, tiba-tiba hilang ni. Mana boleh, kau ni mustahil. Dia akan, siap mustahil. Dia akan, tak percaya. Jadi si A pun mengambil peluang lah, cakap, maknanya tak boleh hilang sendiri. Mana boleh? Mana, mesti kau yang simpan, kau yang pinjam nanti. Tak boleh terjatuh ke apa, orang curi ke apa. Mesti ada sebab lah. Mesti ada sebab lah. Mesti ada sebab. Mana boleh hilang sendiri? Jadi maknanya memang suatu perkara itu tak boleh jadi sendiri. Nak hilang pun tak boleh sendiri. Dah betul tak boleh berkali nak ulang, kan? Kalau macam kalau hilangnya suatu benda tak boleh berlaku dengan sendiri, mesti ada yang menghilangkan. Takkanlah adanya sesuatu benda jadi sendiri, tak ada sebab. Takkanlah kita senang-senang cakap adanya sesuatu itu jadi sendiri tanpa sebab apa-apa. Betul tak? Dia pun dah senyap. Entahlah kemalahan untuk ada urusan lain. Ada urusan lain. Contohlah kan. Jadi bagaimana kau fikir? Kau kan tak percaya Tuhan kan? Contohlah kalau dia itu macam bahasa Melayu dia kan. Mungkin orang bukan Islam atau orang apa nama ni, bukan Melayu lah kan. Mungkin ke alif ke kan, yang bukan Islam kan. You balik rumah, you fikir, betul tak I cakap? Takkanlah benda kecil ni pun you tak percaya boleh hilang sendiri, mesti ada yang hilangkan. Takkan dia ada pun sendiri, mesti ada yang jadikan. Dia pun mesti kata itu dia boleh hilang dia. Takkanlah dunia yang besar ni jadi dengan sendiri, dengan hanya satu letupan tu pun jadi sendiri. Big Bang, orang jauh kata Big Bang tu macam tak berapa sangat nak meletup dia. Orang Melayu macam meletup, boom, alah, jauh punya meletup dia, baru betul meletup punya dia tu kan. Dia punya ejaan tu sebut betul, baru dah nampak tergambar ada letupan kan. Takkanlah dunia sebesar ini jadi dengan sendiri, dengan satu letupan tu pun jadi ibad dengan sendiri. Macam mana akal kita yang waras boleh terima dunia ini jadi dengan sendiri? Mustahil, tak diterima akal. Itu nak dibuatkan cerita lah. Jadi dalam kitab dibahaskan begitu, bersamaan ada dengan tiada. Tiba-tiba ada tu lebih lagi daripada tiada tanpa sebab apa-apa. Tak diterima akal. Mesti ada yang jadikan. Dan yang jadikan itu siapa? Allah. Siapa yang beritahu? Allah Ta'ala sendiri. Melalui lisan Rasulullah SAW. Itu dia punya dalil akal lah.
tentang sifat wajib Allah, iaitu wujud. Baik, kita sambung. Sifat wajib bagi sekalian Rasul. Wa amma rusulu alaihi wassalatu wassalamu fayajibu fi haqqihimus sidqu wal amanatu wat tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Dan adapun sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka wajib pada hak mereka itu benar, sifat yang pertama benar, dan kepercayaan amanah, dan menyampaikan tabligh barang yang disuruh, maka mereka itu yang menyampaikan. Ada perkara yang tak disuruh sampaikan, ada perkara yang disuruh sampaikan bagi sekalian makhluk. Kitab ini tidak tambah apa nama fakolah dan kitab ini 3. Baik. Wa yastahilu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam ad-daru hadhihi sifati wa hiya kidbu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhiya anhu nahya tahrimin aw karahatin wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi. Dan mustahil pada hak mereka itu alaihi wassalatu wassalam segala lawan sifat yang 3 ini, dan iaitu dusta, bohong, dan khianat, tidak amanah, dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegakkan daripadanya, tegak yang haram atau tegak makruh, dan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikannya bagi segala makhluk. Baik. Jadi sifat amanah Rasul ni yang saya tekan sikit lah. Yang ini dia ringkas saja. Sifat amanah Rasul termasuklah dalam pembahasan sifat amanah Rasul, iaitu maksum. Maknanya Nabi ini, Rasul-Rasul ini terpelihara daripada dosa. Bukan kata dosa, bukan sahaja tak buat yang haram, yang makruh pun tak buat, yang khilaful aula pun tak buat. Tetapi dalam hadis Tirmidzi, dalam kitab syarah hadis Tirmidzi, iaitu Bahrul Mati, kalau tak silap juzuk 5 atau juzuk 6, kalau tak silap. Saya pernah bacakan dekat Masjidul Hidayah di Darussalam. Dalam hadis Bahrul Mati, syarah hadis Bahrul Mati itu ada hadis Rasulullah kencing berdiri. Sedangkan dalam hukum yang kita tahu, kencing berdiri ini makruh, ataupun ada yang ulama kata halus. Jadi adakah Rasulullah SAW buat perkara makruh? Syarah hadis tersebut ini saya ringkaskan tuan. Rasulullah kencing berdiri itu sekali seumur hidup, wajib Rasulullah buat begitu. Bagi diri Rasulullah diwajibkan buat begitu oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab kalaulah Rasulullah SAW tak pernah kencing berdiri sekali pun, tak pernah dalam seumur hidup dia, nescaya para ulama akan menghukumkan kencing berdiri itu sebagai haram dan dosa besar. Jadi bila Rasulullah diwajibkan untuk berbuat kencing berdiri sekali seumur hidup, maka hukum kencing berdiri itu jatuhlah dari hukum makruh atau harus. Ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh. Dalam kitab syarah Bahrul Mati. Jadi makna dia, segala yang Rasulullah buat tu wajib Rasulullah buat. Tak ada sesuatu pun yang haram, tak ada sesuatu pun yang makruh, dan tak ada satu pun yang khilaful aula bagi diri Rasulullah. Bagi umat dia ada hukum. Sebab tu sunnah bukan semuanya wajib. Sunnah tu maknanya segala perbuatan Rasulullah, segala percakapan Rasulullah, segala keadaan Rasulullah. Ada ketika sunnah Rasulullah buat,
contoh kencing diri tadi. Tapi hukum untuk umat dia, Rasulullah wajib kencing diri sekali semua hidup. Allah Ta'ala beritakan. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, kita kencing berdiri jatuh hukumnya makruh atau harus. Jadi bukan semua sunnah itu wajib kita buat. Ada pecahan hukumnya, 5 hukum. Ada yang wajib sunnah dan wajib hukumnya. Contoh sembahyang fardu. Ada yang sunat, sembahyang sunat Rasulullah buat dan kita sunat buat. Ada yang harus, boleh, contoh makan. Ada yang makruh. Contoh makruh, memperbaik makanan. Memperbaik makanan itu kan, tepung diayak. Tepung tu Rasulullah makan gitu. Gandum tu, ayak tu dah makruh dah. Tapi itu bukan sunnah. Yang sunnah tapi makruh. Ada cari ni ibu-ibu apa ni, pengadik tu. Baik. Jadi ada ketiga makruh dan ada ketiga haram. Sunnah Rasulullah buat tapi haram kita buat. Baik. Jadi bukan semua sunnah itu wajib dan bukan semua bid'ah itu haram. Sebaliknya, bukan semua bid'ah pula yang Rasulullah tak pernah buat, Rasulullah tak pernah sebut, keadaan Rasulullah pun tak ada itu. Jadi bukan semua bid'ah itu haram, tidak. Ada juga pecahan hukum. Ada bid'ah tapi wajib. Contoh pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, pembarisan Al-Quran. Ada ketiga sunat, bid'ah tapi sunat kita buat. Ada ketiga harus, sunat harus kita buat. Ada ketiga makruh, ada ketiga haram. Kita rujuk kitab Tauhid, ulang kaji balik, duduk kuliah Tauhid. Baik. Dan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruhkan lagi itu dan menyampaikan dia bagi sebagai makruh. Itu lawan ataupun sifat mustahil bagi tabligh. Rasulullah tak ada menyimpankan perkara yang disuruh sampaikan. Ada perkara yang Rasulullah tak sampaikan. Sebab apa? Itu tak disuruh sampaikan. Ada yang boleh disampaikan, boleh tak sampaikan. Itu tak mengakulah Rasulullah tak sampaikan. Tapi segala yang diwajibkan untuk sampaikan, Rasulullah telah sampaikan. Baik, sifat harus bagi sekalian Rasul. Wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam ma huwa min al-a'radi al-bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyati kal maradi wa nahwihi. Dan harus ni boleh pada hak mereka itu, Rasul-Rasul alaihi wassalam, barang yang ada ia, perkara yang ada ia daripada perangai anak Adam, sifat-sifat anak Adam, sifat-sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi, seperti sakit dan seumpamanya. Rasulullah ada sakit. Bukan Rasulullah ada, Nabi-Nabi Rasul-Rasul sebelum bagi dia pun ada yang sakit. Maknanya ini untuk sekalian Rasul, bukan Nabi Muhammad SAW sahaja. Ada 25 Rasul, ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Daripada 313 Rasul. Bilangan Nabi ada yang ulama kata 124,000. Tak semua Nabi menjadi Rasul. Baik. Jadi sifat harus bagi Rasul ni sifat-sifat manusia dan tidak membawa kepada kekurangan. Tidak membawa kepada kekurangan. Baik, satu lagi saya baru teringat tentang maksum. Rasul-Rasul di maksum. Ada cerita tentang di hari akhirat manusia berbondong-bondong mencari Nabi Adam AS, minta syafaat.
Nabi Adam kata, aku ada dosa, kau cari Nabi lain. Seterusnya cari Nabi lain, cari Nabi, dan akhirnya minta syafaat dengan Nabi Muhammad SAW. Barulah dapat syafaat. Jadi cerita yang diceritakan, yang saya pernah dengar, setiap Nabi ada buat dosa. Setiap Nabi ada dosanya masing-masing. Sedangkan dalam kitab Tauhid, Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Jadi macam mana boleh ada cerita tersebut? Malah cerita tersebut berdasarkan Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran, fa'asa Adam rabbah. Itu ada kitab tafsir Ibn Kathir. Nanti lain kali mungkin boleh saya carikan apa nama ni tafsirnya, kita tengok apa maksud telah berbuat dosa oleh Nabi Adam akan Tuhan difawawa. Telah berbuat dosa akan Nabi Adam akan Tuhannya. Ayat Quran tu Nabi Adam buat dosa. Adakah memang benar Nabi Adam buat dosa? Ni Al-Quran Ustaz, takkan salah. Al-Quran tak salah, penafsirannya tu bagaimana? Sebab ayat Al-Quran bukan semuanya muhkamat. Muhkamat itu maknanya berterang. Ada ayat mutasyabihat, samar-samar. Samar-samar itu maknanya apa? Perlukan penjelasan lanjut, penafsiran lanjut. Kadang-kadang ayat mutasyabihat ini ditafsirkan dengan ayat Al-Quran itu yang lain, ayat muhkamat yang lain. Jadi ayat Quran itu semuanya benar. Penafsiran pemahaman kita pada ayat itu, kita kena rujuk kitab tafsir para ulama, sebab mereka lah yang lebih memahami. Yang pertama Rasulullah SAW yang lebih memahami. Sebab tu semasa Rasulullah SAW masih hidup, sahabat banyak bertanya direct, langsung. Setelah Rasulullah wafat, maka dah tak ada orang yang kita nak tanya secara langsung. Pada zaman kita sekarang ni, sahabat pun dah tak ada, tabi'in pun dah wafat, tabi'in pun dah wafat kebanyakannya. Jadi sandaran kita kitab-kitab para ulama lah. Kitab-kitab para ulama lah sandaran kita, tanyaan kita. Tanya macam mana dia bukan dia jawab, baca lah. Kan ada orang kan, apa tanya kitab kalau dia jawab, kau nak kitab dia jawab boleh. Kan jawab kitab kan lagi. Saya pun lagi. Kita aku hukum dia kan, hukumnya begini lagi, saya pun lagi kan. Maknanya baca lah, baca. Dan baca kitab tu banding dengan kitab-kitab yang lain, dengan satu kitab sahaja, banding dengan kitab-kitab yang lain. Supaya apa? Takut ada kekurangan pada satu kitab. Jadi bila dibanding dengan banyak kitab, baru kita nampak yang mana yang majoriti, suara para ulama. Kita para ulama. Masih Syah Azam kan? Dia sama sikit.
Sikit. Baik, jadi Rasul-Rasul harus bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tiada membawa kekurangan. Jadi dosa tadi itu Nabi Adam berdosa, itu masuk pada bab amanah tadi ya. Tafsirnya dalam kitab Tafsir Marahul Labib, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Khazin, Tafsir Baitawi dan sebagainya. Jadi dalam kitab-kitab tafsir, maknanya bukanlah Nabi Adam itu buat dosa, tetapi Nabi Adam merasa seperti dia buat dosa. Sebab apa? Sebab sangat rapat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Benda yang bukan dosa pun dia rasa macam dosa. Nabi Adam makan buah khuldi itu, makan buah dekat apa namanya yang dilarang tu. Dan dekat mana? Dekat syurga. Dekat syurga tak ada larangan haram. Larangan Allah Ta'ala tu bukan larangan haram. Syurga mana ada dosa, mana ada larangan, bebas semua. Ya tadi ya ambil apa semua boleh. Ada kitab Melayu Furumul Masail, saya pernah baca dekat surau apa namanya Ulu Tebrau, Felda Ulu Tebrau. Masa tu kuliah subuh biasa kuliah kan orang antuk kan, tapi pagi tu kuliah subuhnya terang-terang mata. Terus apa tajuk pula bidadari. Dari atas ke bawah ciri-ciri bidadari. Hari itu kuliah subuh tak mengantuk. Ada kisah-kisah nikmat-nikmat syurga. Salah satu bidadari cerita kan. Kemudian bab aku ada juga bab neraka, bab api neraka kan. Jadi apa nama ni, Nabi dalam syurga, Nabi Adam makan buah khuldi di dalam syurga. Maknanya tak ada larangan, tak ada larangan haram dalam syurga. Larangan itu bukan larangan haram. Maknanya itu dalil-dalil bahawa Nabi Adam bukan buat dosa. Itu kerana sangat rapat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Habis itu kenapa Nabi Adam dicampakkan ke dunia? Memang Allah Ta'ala nak jadikan kat dunia ni khalifah. Bukan Allah Ta'ala nak jadikan khalifah dekat syurga. Dekat dunia memang Allah Ta'ala nak jadikan dekat dunia. Baik, jadi begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi apa nama ni, yang ditelan ikan nun tu, dia pun pula sekali. Kau ingat? Nabi yang ditelan ikan nun tu bukan sebab dia berdosa meninggalkan dakwah kepada kaumnya, maka dia ditelan ikan nun. Bukan sebab itu Nabi tersebut dah dakwah dah. Bukannya belum dakwah, sudah dakwah. Dan dalam ikan nun tu bukan dia tersiksa, kena punya ikan nun aku mati, tak. Dalam ikan nun tu Nabi tu dapat nikmat. Boleh tengok macam kapal selam. Kapal selam tak nampak, dia macam kapal yang boleh nampak semua.
Nampak kehidupan dalam laut dan akhirnya keluar semula. Jadi maknanya cerita tentang dosa, Nabi-Nabi buat dosa, Rasul-Rasul buat dosa, bukanlah Nabi itu memang buat dosa kerana haram, tidak. Rasul-Rasul ni rapat hubungannya, dekat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Mereka rasa seperti buat dosa yang sebenarnya bukan dosa pun. Baik, itu dari segi tauhid, tuan-tuan. Itu sebab penting kita ulang kaji. Kadang-kadang bila kita tak ulang kaji bab Rasul contohnya kan, bila dengar cerita Nabi Adam ada buat dosa, Nabi itu ada buat dosa, Nabi ini ada buat dosa, habis. Sedangkan itu berkait dengan akidah. Kalau berkait dengan fikir, amalan kita, kawan kita boleh nampak, boleh tegur, ni batal semayang ni, awak berdenghem semayang ni batal semayang kan, kalau kita sabit muqtadin. Dahsyat kalau dapat kawan macam tu. Dan kita Sabil Muqtadin juzuk 1 surah 197, 2 baris dari bawah. Berdehem-dehem itu termasuk dalam berkata-kata dan sebenarnya batalnya, kecuali perkara-perkara yang wajib. Contohnya apa yang wajib dalam sembahyang? Rukun qauli yang wajib. Takbiratul ihram 1, Fatihah 2, bacaan tahiyat akhir 3, selawat selepas tahiyat akhir 4, memberi salam yang pertama 5 tempat. Yang lain semua sunat, bacaan yang sunat. Rukun qauli yang wajib itu 5 tempat ni kalau tak dapat nak baca, melainkan kena berdehem, barulah tak batal. Contohlah kalau kawan tegur kan, tu yang nampak dengar. Kalau tak nampak tak dengar, dalam hati akidah kita, kalau seseorang lah yang kita bukan dari, kalau seseorang percaya memang Nabi itu, Rasul itu ada buat dosa, Allah Akbar, meninggal dunia dalam keadaan percaya Rasul-Rasul ada buat dosa, malah berdasarkan ayat Quran pula tu dalil-dalil dia. Agak-agak macam mana tu? Boleh tak jawab soalan man Nabi juga? Tak? Sedangkan dia percaya Nabi tu buat dosa. Boleh jawab tak dalam kubur tu Muhammad Nabi, boleh jawab? Dia bukan hafalan, so ngapal pun tak hafal. Budak sekolah kan, so hafal pun tak hafal, lagilah yang bukan dijawab dengan hafalan. Jadi hati-hati tuan-tuan, tentang tauhid. Yang lepas tentang sifat Allah, ini sifat-sifat Rasul. Penting untuk kita ulang kaji supaya kita tak tergelincir dalam ajaran sesat. Sebab dalam hati, benda dalam hati tak nampak. Macam juga penyakit kena cek doktor baru tahu sakit apa kan. Itu pun doktor tanya, awak sakit apa? Doktor pula tanya saya sakit apa? Yelah tanda-tanda, ada tanda-tanda tak? Demam tu. Itu masuk doktor tu. Ada doktor kena marah. Doktor tanya awak sakit apa? Masuk doktor tu ada tak tanda-tanda sakit apa, demam ke, sakit batuk ke, tekak ke, ada tak? Itu tanda-tanda penyakit lain. Maksud tu kalau ada tanda-tanda tu, itu menunjukkan ada penyakit lain, dia combine pula tu kan. Itu maksud doktor tu kan. Pesakit yang tak faham, apa doktor tu? Ada kita pergi jumpa dia tanya pula kita sakit apa. Tak faham kan. Kalau selamat dapat penyakit pesakit dia tu, sakit di kepala. Ni kepala doktor selamat. Baik. Jadi benda dalam hati penting untuk kita ulang kaji supaya berbetulan dengan yang sebenar. Berbetulan yang sebenar macam mana? Betul dengan kitab. Jadi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ada sifat-sifat manusia seperti sakit dan seumpamanya. Salah satu tujuan dia supaya manusia ini boleh ikut seperti Rasul. Tak adalah bolehlah dia Rasul bukan manusia. Jadi dia ada sifat-sifat manusia, sifat-sifat seperti sakit dan sebagainya. Jadi manusia tak ada alasan untuk
untuk mengikut apa yang disampaikan, membuat apa yang disuruh ikut. Jadi mudah-mudahan cukuplah kadar ni beberapa perkara tentang sifat Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama dia bermanfaat juga dengan tuan-tuan, kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas solat Isya kita ada jemputan Tuan Idris ke rumahnya nombor 3 Kampung Jaya. InsyaAllah setiap hari kita lapangan.